Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, baik. Sebelum saya memulakan perkongsian ini, izinkan untuk saya perkenalkan dahulu diri saya. Saya Cikgu Karmila binti Liashin. Cikgu Karmila binti Liashin sedang bertugas di SMK Taun Gusi 2 Kota Belud. Sedikit latar belakang pendidikan. Saya memegang ijazah Sarjana Muda Pendidikan Ekonomi dan juga ijazah Sarjana Pengurusan Pendidikan. Pengalaman mengajar baru lagi iaitu 9 tahun, dan ini saya kongsikanlah sedikit pencapaian sepanjang saya berkecimpung dalam arena inovasi ini bermula pada tahun 2019. Okey, baik. Tuan-tuan, puan-puan sidang maya sekalian, hari ini saya akan kongsikan satu kajian tindakan yang bertajuk Meningkatkan Peratus Kehadiran Murid dalam Pengajaran dan Pembelajaran dari Rumah iaitu PDPR dalam kalangan ekonomi pelajar-pelajar ekonomi tingkatan 5 di SMK Taun Gusi 2 Kota Belud semasa pandemik COVID-19 menggunakan kit nota pintar batu hasa. Dalam pemerhatian awal, saya bahagikan kepada 4 perkara. Yang pertama, saya melihat kepada penglibatan dan pelajar dan juga penghantaran tugasan. Di mana dalam kelas saya ini ada 15 orang pelajar. Kehadiran harian hanya mencatatkan 7 hingga 8 orang sahaja secara purata, dan ini berkait rapat dengan penghantaran tugasan. Bila semakin sedikit yang hadir, maka semakin sedikitlah yang akan menghantar tugasan. Seterusnya, saya melihat perkara ini ianya merupakan satu ancaman yang sangat besar, terutamanya dalam pencapaian SPM, lebih-lebih lagi kapasiti mereka sebagai calon SPM bagi sesi 2021. Namun masih ada peluang kerana isu ini saya melihat bermula pada awal minggu pertama persekolahan untuk bulan Januari 2021. Namun sebagai guru, saya kena bertindak cepat untuk mencari satu jalan penyelesaian dan intervensi terhadap masalah ini. Dalam satu konteks yang lain pula, saya melihat bagaimana guru iaitu saya masih tercari-cari apakah fokus, apakah strategi untuk melaksanakan PBD itu dalam keadaan yang teratur dan juga terancang. Tuan-tuan, puan-puan sidang maya sekalian, bila kita bercerita tentang ketidakhadiran pelajar dalam kelas PDPR, ianya sering berkait rapat dengan isu capaian internet. Maka saya buat satu analisis, iaitu analisis capaian internet dalam kalangan pelajar-pelajar ekonomi saya. Maka berdasarkan analisis ini, kita boleh nampak bahawa hanya 5 orang sahaja sebenarnya yang saya tandakan berwarna merah ini adalah 5 orang pelajar saya yang betul-betul mempunyai capaian internet yang terhad. Ada tetapi terhad. Baki 10 orang ini mempunyai capaian internet yang sederhana dan juga baik. Berdasarkan analisis ini, tuan-tuan dan puan-puan, saya membuat satu inference, iaitu kehadiran harian untuk kelas saya akan melibatkan 10 orang pelajar. 10 orang ini akan hadir dalam kelas, manakala 5 orang tadi akan timbul tenggelamlah kerana kita faham mungkin berkaitan dengan isu capaian internet. Tetapi analisis ketidakhadiran harian ini, iaitu yang saya ambil bermula daripada 20 Januari sehingga 29 Januari ini menunjukkan yang sebaliknya. Di mana purata ketidakhadiran pelajar adalah 6 hingga 7 orang. 6 hingga 7 orang ini menyumbang kepada 56% ketidakhadiran secara harian. Persoalannya, tuan-tuan, puan-puan sidang maya sekalian, persoalannya di sini, adakah terdapat isu lain yang menyumbang kepada ketidakhadiran pelajar selain daripada isu capaian internet? Maka tuan-tuan, puan-puan sidang maya sekalian, hasil daripada refleksi terhadap pemerhatian awal, saya tampil dengan 4 pernyataan masalah. Yang pertama, sudah tentu ianya tentang isu capaian internet dan juga keadaan ini tidak stabil dalam kalangan 5 orang pelajar saya tadi. Masalah yang kedua, saya melihat bagaimana kurangnya penglibatan dan pemantauan ibu bapa penjaga terhadap anak-anak mereka semasa PDPR.
saya melihat isu ini bukan kerana ibu bapa ini tidak kisah, bukan kerana ibu bapa tidak mahu ambil peduli, tetapi berhadapan dan berada dalam situasi pandemik dan PDPR ini merupakan pengalaman baharu bagi semua pihak, bukan sahaja ibu bapa, termasuklah kita sebagai guru dan juga para pelajar. Oleh itu saya melihat bahawa ibu bapa ini sebenarnya tidak pasti, tidak pasti apa peranan mereka semasa PDPR, dan mereka ibu bapa perlukan satu panduan bagaimana sepatutnya mereka berfungsi untuk dalam usaha memantau anak-anak mereka di rumah semasa PDPR. Dan yang ketiga, masalah yang ketiga, tidak dapat kita nafikan pembelajaran di sebalik skrin, tidak bersemuka secara langsung dengan guru dan juga rakan-rakan sekelas mereka, ianya memberikan impak kepada motivasi para pelajar yang semakin berkurang hari demi hari. Dan masalah yang keempat, sudah tentu melihat kepada amalan pengajaran kita sendiri sebagai seorang guru, di mana kita masih terumbang-ambing, kita masih lagi dalam proses untuk menyesuaikan diri kerana keadaan kita yang sentiasa bersaing dengan teknologi, dan kita masih tercari-cari bagaimanakah pelaksanaan, apakah fokus dan strategi kita untuk melaksanakan dan pengurusan pelaksanaan PBD itu sendiri. Oleh itu, untuk pelaksanaan kajian tindakan ini, saya berikan satu formula di mana apabila penglibatan ibu bapa berjaya ditingkatkan, ditambah dengan peningkatan motivasi dalam kalangan pelajar, ditambah dengan pelaksanaan PBD yang lebih terancang merujuk kepada amalan pengajaran guru itu sendiri, maka impaknya akan meningkatkan kehadiran pelajar dalam kelas PDPR. Oleh itu, saya tampil dengan satu intervensi jalan penyelesaian, iaitu menggunakan kit Nota Pintar Batu Hasa yang telah saya bina, yang saya telah ilhamkan, di mana kit ini mempunyai dua instrumen yang utama. Yang pertama adalah borang senarai semak. Dan yang kedua, saya rujuk kepada instrumen one page note ataupun nota satu muka. Perkataan batu hasa itu sendiri merujuk tentang bagaimana kit ini digunakan. Panduan untuk menggunakan kit ini iaitu baca, tulis, hafal dan sebut. Dalam instrumen yang pertama ini, iaitu borang senarai semak, seperti kita boleh nampak di sini ya. Kolom yang pertama merujuk kepada subtopik penting bagi setiap bab. Kolom yang kedua adalah status pelaksanaan, yang ini akan ditanda oleh guru dan juga rakan mereka sebenarnya semasa kelas fizikal. Namun untuk kelas PDPR ni, status pelaksanaan ini akan ditanda tangani oleh ibu bapa pelajar masing-masing. Kolom yang keempat, saya masukkan data pernyataan standard prestasi mengikut standard kandungan bagi setiap tahap untuk setiap bab lah. Kolom yang keempat adalah contoh-contoh soalan yang boleh guru rangka untuk mereka mentaksir setiap tahap. Dan kolom yang akhir sekali adalah rekod penguasaan pelajar, dan yang saya tandakan di sini adalah rekod tahap penguasaan secara keseluruhan. Dalam borang ini juga saya bahagikan kepada dua warna kerana setiap warna ini merujuk kepada standard kandungan. Contoh, standard kandungan 1.1 yang berwarna biru dan standard kandungan 1.2 adalah yang berwarna hijau. Ini bagi memudahkan guru dan juga pelajar membuat senarai semak, membuat semakan berdasarkan kepada panduan subtopik penting. Baik. Bagaimana sebenarnya kit ini berfungsi? Kit ini boleh dilakukan. Yang pertama, pelajar akan merujuk kepada senarai semak subtopik penting di sini, sebelah ini. Kolom yang pertama. Yang kedua, pelajar akan tulis hasil bacaan mereka
dan pindahkan dalam bentuk one page note, dalam bentuk nota mereka, okey? Nota satu muka. Yang ketiga, pelajar akan hafal, pelajar akan cuba faham tentang nota ringkas mereka, dan akhir sekali pelajar akan sebut hasil hafalan, hasil pemahaman mereka di hadapan ibu bapa mereka. Jadi semasa berlakunya proses sebutan itu, ibu bapa boleh baca dan rujuk kepada anak-anak mereka punya one page note, nota satu muka. Setelah itu ibu bapa boleh turunkan tanda tangan di sini yang menunjukkan pelajar tersebut, anak-anak mereka berjaya menyelesaikan sesuatu tugasan. Dalam borang ini juga saya masukkan data pernyataan standard prestasi sebagai panduan guru untuk merangka tugasan dan juga soalan pentaksiran untuk setiap tahap. Jadi ini memberikan guru peluang untuk melaksanakan PDCA, iaitu guru boleh plan, guru boleh do laksana, guru boleh cek semak, dan juga guru boleh mengambil tindak susul ataupun pengubahsuaian serta merta terhadap kaedah dan juga instrumen pentaksiran mereka. Borang senarai semak ini selari dengan konsep PBD itu sendiri dan juga gelung kitaran PDCA. Sekali lagi, plan, do, check dan act, di mana guru boleh merancang sesuatu pelaksanaan pentaksiran dengan merujuk kepada data pernyataan standard prestasi, dan guru boleh merancang apakah bentuk contoh soalan yang guru mahu tanyakan kepada pelajar, dan guru juga sudah boleh merancang apa kaedah PBD yang mereka mahu laksanakan, sama ada bertulis, lisan maupun pemerhatian. Selepas itu guru laksana. Guru sudah rancang, guru laksana. Lepas itu berdasarkan rekod penguasaan ini, guru boleh membuat semakan, check. Setelah berlakunya semakan di sini, akhir sekali guru kena mengambil tindak susul, iaitu kalau pentaksiran itu tidak sesuai, kalau pentaksiran itu tidak mampu dicapai oleh para pelajar, guru perlu mengambil jalan untuk pengubahsuaian terhadap instrumen dan juga kaedah pentaksiran. Inilah kualiti terhadap borang senarai semak ini, iaitu selari dan signifikan dengan PBD dan juga gelung kitaran PDCA. Okey, ini adalah contoh borang senarai semak yang telah diisi oleh guru semasa pelaksanaan kajian tindakan ini. Juga saya kongsikan kualiti borang senarai semak kerana yang pertama, terdapat senarai semak isi penting dan fakta penting di dalam borang ini. Yang kedua, mempunyai data pernyataan standard prestasi. Yang ketiga, kita boleh sedia rangka dan juga set contoh soalan penguasaan bagi setiap tahap. Dan yang keempat, boleh dijadikan borang transit dan eviden pelaksanaan PBD itu sendiri. Okey, baik. Ini pula adalah contoh hasil nota satu muka yang telah dihasilkan oleh para pelajar saya. Nota satu muka itu maksudnya satu bab, satu muka surat. Contoh dalam mata pelajaran ekonomi tingkatan 4, mereka ada 4 bab. Jadi, nota mereka sepanjang tahun itu hanyalah 2 keping sahaja yang merujuk kepada 4 muka surat. Signifikan pemilihan kit nota pintar batu hasa dalam kajian tindakan ini adalah yang pertama, sudah tentu selaras dengan konsep PAK 21, 4K, komunikasi, kolaboratif, kreatif dan juga kritis. Dan yang kedua, sudah tentu selari dengan SKPM G2 aspek 4.0, iaitu guru sebagai pembimbing. Dan akhir sekali, sudah tentu selari dan selaras dengan pentaksiran bilik darjah. Objektif utama untuk kajian tindakan ini ialah untuk meningkatkan peratus kehadiran pelajar ekonomi dalam kelas PDPR yang disokong oleh objektif khusus. Yang pertama, meningkatkan kehadiran 100% dalam talian dan juga luar talian. Yang kedua adalah meningkatkan penglibatan dan pemantauan dalam kalangan ibu bapa. Yang ketiga,
meningkatkan kualiti pelaksanaan PBD kerana ada panduan yang terancang berdasarkan borang senarai semak, dan akhir sekali adalah untuk meningkatkan motivasi dalam kalangan pelajar, iaitu lebih tepat lagi kita merujuk kepada perubahan sikap para pelajar. Kumpulan sasaran bagi kajian tindakan ini adalah pelajar tingkatan 5 yang mengambil mata pelajaran ekonomi, iaitu seramai 15 orang di SMK Taun Gusi 2, Kota Belud. Bagi pelaksanaan kajian pula, saya bagikan kepada 4 perkara lah. Yang pertama adalah sebar luas. Guru akan mengedarkan bahan dan instrumen melalui Padlet dan juga Telegram. Pelajar pula mereka nak akses bahan daripada Padlet dan juga Telegram. Yang kedua adalah panduan. Borang senarai semak tadi adalah panduan guru untuk merangka soalan, merangka tugasan, merangka kaedah pentaksiran. Dan guru juga akan lebih peka terhadap data pernyataan standard prestasi. Bagi pelajar pula, mereka mampu untuk menghasilkan nota yang berfokus dalam masa yang sama. Pelajar akan tahu, pelajar akan faham tentang data pernyataan standard prestasi bagi setiap tahap dan juga setiap standard kandungan. Sebagai instrumen pemantauan di mana tugasan akan direkodkan sebagai PBD oleh guru, dan guru akan catatkan penguasaan pelajar dalam borang senarai semak. Manakala dalam borang senarai semak pula, pelajar ini boleh dipantau oleh ibu bapa, di mana ibu bapa boleh menurunkan tanda tangan di kolom status pelaksanaan sekiranya pelajar berjaya menyelesaikan kitaran proses, iaitu baca, tulis, hafal dan sebut. Dan akhir sekali sudah tentulah melihat kepada motivasi, di mana guru boleh memberikan ganjaran dengan melihat jumlah tanda tangan yang pelajar berjaya kutip dan juga merujuk kepada penguasaan para pelajar secara keseluruhan. Bagi pelajar pula, kit ini ataupun cara ini, kaedah ini akan membuatkan mereka lebih fokus dan lebih berusaha kerana ada ganjaran, dan itu akan memotivasikan mereka untuk terlibat secara aktif dalam kelas PDPR. Tuan-tuan, puan-puan, sidang maya sekalian, dapatan kajian menunjukkan bahawa kehadiran pelajar meningkat, iaitu purata kehadiran harian, iaitu 11 hingga 12 orang yang menyumbang kepada 80%, boleh kita nampak di sini melalui analisis jadual dan juga dalam bentuk graf. Kit ini juga memudahkan para guru untuk merekodkan pelaksanaan PBD semasa mengisi laporan harian. Kita senang sahaja, kita sudah tahu bagaimana kita laksanakan, kita tinggal klik sahaja di bahagian laporan. Kit ini juga telah digitalisasikan, di mana bahan-bahan instrumen kit nota pintar batu hasa boleh diakses melalui Padlet. Saya sertakan satu link dan barcode di sini, dan juga saya sertakan contoh-contoh soalan pengukuhan bab 1 PBD dengan menggunakan live worksheet, dan juga saya sertakan link di sini. Ini merupakan paparan Padlet untuk kit nota pintar batu hasa 2021 yang boleh diakses oleh guru, boleh diakses oleh pelajar, dan juga boleh diakses oleh para ibu bapa. Sebagai kesimpulannya, sudah tentu saya mahu melihat kepada keberkesanan penggunaan kit nota pintar batu hasa ini di dalam kajian tindakan yang telah saya laksanakan ini. Bila kita lihat di sini, saya berikan kepada 4 indikator utama, iaitu sebelum menggunakan kit ini, purata kehadiran hanyalah 7 hingga 8 orang. Selepas menggunakan kit ini, kehadiran meningkat 11 hingga 12 orang secara purata dengan menyumbang kepada 80%. Hasil, kehadiran meningkat. Indikator yang kedua adalah penglibatan dan pemantauan ibu bapa. Sebelum menggunakan kit ataupun sebelum berlakunya kajian tindakan ini, penglibatan ibu bapa kurang. Tapi selepas itu ibu bapa terlibat secara langsung, kerana bila kita ingat semula, mereka kena menandatangani borang senarai semak, iaitu pelaksanaan tugasan anak-anak mereka, dan hasilnya meningkat. Motivasi pelajar pula. Sebelum ini kita nampak pelajar kurang bersungguh-sungguh, tidak ada fokus. Tetapi selepas kajian tindakan ini, pelajar lebih berusaha, berdaya saing, kerana mereka
bermotivasi untuk mendapatkan ganjaran. Hasilnya motivasi meningkat. Dan akhir sekali kita rujuk kepada amalan pengajaran kita, iaitu kualiti pelaksanaan PBD itu sendiri. Sebelum melaksanakan kajian tindakan ini, dapat saya nampak tadi permulaan awal bahawa guru tidak ada fokus, tetapi selepas menggunakan aplikasikan kit nota pintar Batu Hasa ini, pelaksanaan PBD lebih terancang dan juga ada fokus di mana hasilnya meningkat. Namun suka untuk saya kongsi bahawa perjalanan untuk mencapai target ini, iaitu untuk meningkatkan peratus kehadiran pelajar itu sebenarnya lebih mudah berbanding dengan proses untuk kita kekalkan situasi yang baik ini. Alhamdulillah di sekolah saya, kajian tindakan ini juga, penggunaan kit nota pintar Batu Hasa ini juga disokong oleh program-program sekolah, terutamanya sokongan daripada program unit bimbingan dan kaunseling sekolah untuk mengekalkan peningkatan peratus kehadiran pelajar ini dengan pelbagai program. Contohnya program ceramah yang sentiasa diadakan terhadap ibu bapa, dan juga program misi mencari. Misi mencari ini adalah bagaimana setiap hari sebelum bermulanya kelas, guru subjek, guru mata pelajaran akan cari anak-anak ini, pelajar-pelajar ini, supaya mereka tidak terbuai di mimpi, supaya mereka hadir dalam kelas PDPR. Ini adalah satu proses bagaimana kami di sekolah cuba mengekalkan situasi ini, mengekalkan peningkatan peratus kehadiran para pelajar dalam kelas PDPR. Saya tutup perkongsian saya dengan refleksi akhir, di mana selepas berakhirnya kajian tindakan ini, saya sebagai guru, saya mahu pelajar saya percaya dan berpegang kepada kata-kata ini, iaitu kekuatan tidak datang dari kemampuan fizikal semata-mata, tetapi ianya datang dari semangat yang tidak pernah mengalah. Maksudnya, kalau saya sebagai guru, saya tidak pernah putus asa, saya sentiasa berusaha untuk membantu anak-anak didik saya. Saya mencari instrumen-instrumen sesuai untuk membantu mereka. Saya mampu memotivasikan mereka untuk mendepani pembelajaran norma baharu ini. Bagi pelajar pula, kalau mereka percaya kata-kata ini, mereka tahu bahawa mereka sekiranya ada dorongan yang berterusan daripada guru, ada bimbingan, ada pemantauan daripada ibu bapa, semangat dan motivasi yang sentiasa konsisten dalam diri mereka. Isu tentang capaian internet yang pada mula-mulanya tadi kita letakkan sebagai pembatu penghalang, sebenarnya kita boleh perlahan-lahan tolak ke tepi, kerana saya mahu pelajar-pelajar saya percaya mereka ada ruang, mereka ada peluang yang sama dengan pelajar-pelajar di luar sana selagi mana mereka berusaha dan tidak pernah mengalah. Saya juga ingin kongsikan bahawa inovasi kit nota pintar Batu Hasa ini telah pernah dipertandingkan dalam pertandingan inovasi peringkat negeri Sabah pada tahun 2020 dan telah diberikan anugerah pingat perak. Saya rasa itu sahaja perkongsian saya untuk hari ini. Semoga ianya memberikan manfaat, semoga dapat membantu pengurusan pelaksanaan PBD dengan lebih terancang, lebih berfokus, dan akhir sekali semoga ianya dapat memberikan nilai tambah, dapat meningkatkan kualiti terhadap mata pelajaran ekonomi itu sendiri. Sekian, saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.